Okay guys, Assalamualaikum. Asri sini. Macam biasa, dalam video ni aku nak share dengan korang berkenaan dengan Bishop 3 ni. Ni adalah RBA Bishop 3. RBA Bishop 3 dari Ambition Mods. Bishop 3 Cube nama dia. Kenapa Cube? Sebab dia design ni untuk borrow devices. Sebelum ni Bishop pernah juga dikeluarkan oleh Ambition Mods, tapi bukan untuk borrow. Dia adalah RTA. Sebelum ni Bishop RTA. Hari ni aku nak share kat korang macam mana aku coiling, wicking dan recoil, dan macam mana nak tukar airflow pin dia dengan senang, dengan mudah. So tanpa melengahkan masa lagi, kalau nak recoil, korang cabut je ni kan. Tak perlu cabut ni atas ni. Tank dia ni tak perlu dipisahkan dari bahagian top cap ni. Cuma kita perlu cabut sahaja bahagian bawah ni. Kan macam ni kan. Asalnya macam ni kan. Cabut je. Maka akan expose bahagian deck dia. So dia memang design Bishop ni, Bishop 3 ni memang dia design supaya tak leaking kat body dia. Tank dia kalau kita letakkan dia tak leaking. Tengok. Tak ada tak ada leaking. So beginilah rupanya deck dia. Beginilah bahagian deck Bishop 3 ni. Yang perlu kita faham sekarang ni ialah ni adalah tempat untuk placement coil jig kita. Ini adalah skru dia, dua buah skru ni untuk kita letakkan coil. Dan apakah benda ni? Lubang ni apa? Lubang ni adalah tempat untuk jus ataupun liquid lebihan, liquid yang terlebih-lebih akan meleleh dan bertakung di sini. Dan sebab kita gerak-gerakkan device kita, so liquid yang berlebihan tu juga boleh diserap kembali oleh kapas. Ini juga adalah tempat untuk letakkan kita punya kapas tau. Sebab coil dia macam ni. Coil dia akan berada di sini, so kapas ni berada di atas ni. Di atas tempat perletakan kapas ni lah. Dan Bishop 3 ni menggunakan skru yang Phillips Phillips skru. Kita longgarkan skru untuk kita letakkan coil dengan berhati-hati supaya mudah kerja-kerja urusan untuk kita memasang coil. Zoom sikit guys. Mudah-mudahan korang boleh nampak dengan lebih jelas lah keadaan deck dia ni kan. So untuk wicking ni aku akan gunakan Premade coil pula, MTL Clapton MTL Clapton berjenama BP Mods yang asalnya dalam gulungan yang besar. So aku dah potong dan aku siap gulung. Aku siap lilit 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih 5 lilit. Target nak dapatkan 0.6 hingga 0.8 ohm, ataupun kalau dapat 0.9 ohm pun okey. Itu target untuk aku MTL lah. So apabila kita nak letakkan coil tu, kita kena faham dia macam ni. So kaki dia kat bawah, kaki coil di bawah. So senang je sebenarnya nak coiling ni. Masukkan dekat celah-celah skru dan ada dinding dekat sini ni dinding tau. Dekat sini ada satu dinding penahan wire, penahan coil, dan di sini pun ada. Nampak tak? So coil kita nak macam ni placement dia. So senang je. Tak perlu cabut skru tu, tinggal masukkan je. Kan? Lepas tu pastikan kedua-dua kaki coil diikat oleh skru. Ditangkap dan dimasukkan di dalam ruangan untuk letak dia punya skru tu. Okey. So bila dah dapat, dah masuk macam ni kan guys, dah masuk dia punya kaki coil tu, maka kita ketatkan salah satu dari skru ni. Okey, ketatkan yang sedang-sedang sahaja. Okey.
And then bila kita confirm yang sebelah lagi tu, yang skru satu lagi tu pun kaki coil tu dah masuk bawah dia, baru kita ketatkan sedikit. Jangan ketatkan skru tu sangat-sangat ketat. Relax dulu sebab kita nak placing nak adjust kedudukan coil. So pada aku untuk MTL aku prefer untuk coil berada rendah lah. Sebab dalam Bishop 3 ni airflow dia bukan dari bawah tau. Airflow dia adalah dari tepi dari depan ni. Ini satu airflow dia. Dan satu lagi di sini. Dia bukannya airflow macam ni. So airflow dia begini. So ada dua lubang airflow. Dan dua lubang airflow ni ditutup ataupun dibuka menggunakan airflow pin lah. So yang tu kemudian kita check. So ini tadi skru tadi kita ketatkan sedikit demi sedikit. Bila kita dah sesuai, dah pasti dan yakin yang itu adalah kedudukan yang kita ingini. Dan kita kena tepat-tepat letakkan dia lah. So macam ni placement yang diingini untuk aku lah. Untuk MTL placement dia biar dia, sebab nak rasa throat heat kan, so biar dia rendah lah coil dia. Tak mau coil dia terlalu tinggi kan. At the same time nak juga rasa heat dia dan juga rasa manis serta layer flavor tu. Okay, bila kita dah yakin dengan kedudukan coil tu, maka barulah kita ketatkan dua buah skru ni. Yang untuk ikat coil supaya coil tidak bergerak-gerak dan tak lari-lari. And then ambil coil jig. Pastikan coil tu tegak tak sengit-bengit. Kena adjust lah dengan coil jig. Kurang lebih. Sekejap, adjust lagi sikit. Kurang lebih begitu dah center dan nice. Kalau tengok dari atas pun memang dia center dan terletak betul-betul di tengah-tengah kedudukan dia di tengah-tengah bahagian deck. Lepas tu kita potong kaki coil yang berlebihan ni supaya tidak mengganggu urusan-urusan pembakaran So menggunakan coil cutter kita potong kaki coil ni dengan berhati-hati Potong dengan cantik supaya tidak mengganggu pembacaan deck tu pembacaan coil tu oleh mod dan juga kita punya boro device nanti. So begitulah sangat senang, sangat simple sekali untuk kita nak meletakkan coil pada deck ni, pada deck cube ni. One of the easiest lah. Selain dari Cubix antara yang senang lah untuk letakkan coil pada aku. Okay, pengalaman kita berbeza-beza. Okay, then kita firing lah tembak untuk tengok pembacaan dia berapa ohm. So bila kita tembak sekarang ni, okay, nampak 0.80 ohm. Di situ ditulis dapatan dia adalah 0.8 ohm sesuai untuk MTL yang aku cari lah. So then kita pre-firing, kita priming coil ni supaya pembakaran dia sekata dan pembakaran dia bermula dari dalam ke luar. Gitu Focus please. Okay, nampaknya hotspot pun tak ada. Just nice lah. Ini firing pada 10 watt sahaja. Then kita perlu masukkan kapas apa lagi kan.
Kapas aku gunakan kapas Kendo Gold Edition ya guys ya. Tak kisah sebenarnya korang nak guna fiber ke, korang nak guna cotton ke, itu hak masing-masing Tak ada betul, tak ada salah. Mana yang korang selera, mana yang korang suka, korang boleh guna mana-mana saja kapas. Apa-apa jenis kapas pun tak ada masalah. Nak pakai Muji pun boleh. So potong kan. Kapas tu potong dekat ni bahagian ni. Nampak? Ni bahagian ni. Potong ikut bahagian yang disediakan. Okay. So beginilah rupanya lepas kita letakkan kapas, kurang lebih macam ni lah dia punya kedudukan kapas tu, keadaan kapas tu, fluffy kan dia. Dan kita kan fluffy kan dia lah, kita gebu-gebukan sikit dan kita sisirkan di hujung kapas tu. Kalau ada yang serabut-serabut tu kita kemas-kemaskan, jangan takut, jangan risau, kita potong je. Ambil gunting, kita potong je kan. Kita kemas-kemaskan sikit, tarik sikit, tolak sikit, tarik sikit, tolak sikit. Make sure kapas ni memang menggebu Menggebu. Adakah ya tu perkataan? Betul ke perkataan menggebu ni? Kemas, cantik, gebu. Ini keadaan dia. Keadaan kapas yang telah disisir dan dikemas-kemaskan. Selepas ni, apa lagi? Letaklah liquid. Ohm masih lagi 0.8 ya guys. Dia dah mula mengeluarkan asap, mengeluarkan wap. Dah siap. Sebenarnya wicking untuk Bishop ni sangat-sangat mudah, simple. Letak coil, ikat skru, ketatkan skru, siap. Sangat, aku rasa macam diorang memang design benda ni untuk memudahkan kita wicking dan coiling. Nak letak kapas dah ada tempat dia, nak potong kapas ada tempat dia kat sini kan. Letak gunting potong, letak gunting potong. Skru dia sangat-sangat mudah diakses, tak pelik lah. Orang kata tak adalah nak kena congkel sana, congkel sini ataupun nak letakkan kapas tu dalam keadaan yang pelik-pelik kan. Ataupun coil nak kena kengkang sana, kengkang sini. Tidak. Sangat-sangat user friendly lah pada aku dia punya deck ni. So kudos kudos, tahniah dan good job lah kepada Ambition Mods kerana telah memikirkan Ambition Mods dan juga pihak-pihak yang mereka bentuk mendesainkan deck untuk Bishop 3 Cube ni. Pada aku sangat-sangat mudah untuk wicking. So lepas kita wicking, kita tengoklah kita nak airflow yang jenis macam mana kan. Ada setengah orang dia suka lawas, MTL yang orang kata loose MTL kan. Ada setengah orang suka sempit. So ada pelbagai airflow. Ada 0.8, 1.2 dan 2.0. Kalau tak silap aku lah, malas aku nak check kotak dia balik. So airflow dia di sini seperti yang aku katakan tadi, ni dan ini. So di belakang, kalau kita tengok ni kawasan depan, yang ada refill hole ni adalah kawasan depan bahagian depan. Di bahagian depan ni aku letak satu pin 1.2 dan nak cabut pin ni sebenarnya senang je. Boleh guna jari je. Lagi sekali aku tunjukkan Boleh guna jari, masukkan jari kat sini, tolak. Kan? Dah boleh cabut dah dia punya airflow pin ni. Pakai jari je. Nampak? Ni airflow pin. Tapi jaga-jagalah guys airflow pin ni kecil. So senang nak hilang ke apa. So untuk airflow dia ni juga kau boleh cuba pelbagai kombinasi. Contohnya satu airflow
pin ni korang guna yang 1.2 dan satu lagi di belakang korang boleh guna 2.0 ataupun korang boleh guna blind pin. Blind pin tu apa? Macam mana rupanya blind pin tu? Okay. Blind pin tu macam ni. Dia tutup lubang terus. Okay. Ini adalah blind pin. Kan dah jatuh. Ni blind pin dia. Dia tidak ada lubang. So bila kita gunakan blind pin ni, dia tutup lubang dia terus. Rapat. So macam sekarang ni, satu kat depan ni 1.2 mm punya airflow pin dan belakang ni aku tutup blind pin. So hanya satu airflow saja yang masuk. Satu bukaan airflow satu saja. Okay, lepas tu bila kita dah confident mana style vaping kita yang kita nak kan, MTL loose ke very tight MTL ke loose MTL ke, kita dah selesaikan urusan airflow pin tu, maka kita masukkanlah emission modes deck dia dekat body dia. Masukkan sampai berbunyi plapap. Sangat mudah sebenarnya. Dia tak ada nak pasang adapter dekat bawah ni. Sebahagian kebanyakan bridge dia kena letak adapter bawah ni untuk pasang dekat mod ataupun ohm reader kan. Macam dia terus masuk je. So simple. Apa lagi lepas ni masuklah dekat device. So untuk Pulse AIO ni dia memang ada ketat sikit lah untuk masuk. Mungkin okey, 6 Pulse AIO. Pasangkan flashlight. So minta maaf lah kalau video ni kali ni panjang sikit kan, sebab ini aku nak tunjuk tutorial ni supaya betul-betul user Bishop 3 ni boleh faham yang tengok video ni. Okay, dah masuk dah fire. Masanya untuk kita test lah. Aku try tembak 15 watt dulu, tengok. Betul-betul mendatangkan MTL sensation lah. Sedap. Tapi sebab manis dia belum naik lagi, kapas tu belum mesra sangat dengan dia punya liquid. Macam tu ada tembak-tembak bunyi meletup-letup sikit. Itu dia tadi guys, tutorial tentang coiling. Betapa mudahnya nak coiling, nak wicking dalam Ambition Mods Bishop 3 Cube ni. Dan dia ni sesuai lah untuk pengguna-pengguna borrow tank, borrow devices yang mencari MTL sensation. Memang design reka bentuk dia khusus dari awal untuk MTL. Macam sebelum ni pun kalau kita tengok Ambition Mods pernah mengeluarkan Molen Bridge, tapi Molen Bridge tu dia masuk dekat borrow tank yang ada kaca tu. Dia bukannya ada tank sendiri macam ni. Yang itu pun adalah design dia untuk MTL. Tapi tak ada kaca, tak ada tank sendiri. Yang ini ada tank sendiri. So beza lah kat situ. Dan satu perkara yang aku perlu share dengan korang, pada aku lah, tekak aku dan lidah aku, MTL dalam Bishop 3 ni memberikan satu sensation MTL yang macam kau hisap pot lah. Hisap pot yang MTL kan. Macam contohnya Pentide pot ke ataupun Relax ke kan. Benda-benda tu semua adalah MTL punya device kan. So yang ni kalau betul tuning dia kan, wicking betul dan penggunaan airflow yang betul, kombinasi airflow yang betul tu memang nice sangat untuk MTL. Sangat-sangat sesuai untuk mereka yang mencari MTL dan menggunakan borrow devices. Kalau korang pengguna borrow devices dan korang nak rasa MTL yang betul-betul mampan, padat, padu, flavoring cantik, throat hit sampai, core layer dapat,
senang nak wicking, dan sepengalaman aku menggunakan Bishop ni, memang tak ada leaking tu. Dan aku tak tahu dia orang design macam mana. Macam Pulse AIO ni, airflow dia kan, airflow holes dia, lubang airflow dia dekat sini kan. Macam ni lah, udara yang masuk tu. Bila kita guna panel dia, kat sini tutup kan, jadi udara kat sini je kan. Bishop ni airflow dia masuk dia kat sini. Jadi bila ditutup, dia tutup airflow punya intake. So macam mana dia orang design dan dia orang buat sampai jadi, aku pun tak faham lah. Nice lah. Dan leaking memang tidak ada sama sekali. Leaking ke condensation ke, memang bawah ni kering sepanjang aku pakai beberapa hari ni. Good job lah Emission Mods, kerana telah mendesainkan sebuah MTL tank untuk boro yang praktikal lah. Tak ada nak lap-lap ke apa ke kan. Kalau korang nak RDL kan, korang boleh cabut airflow pin ni, depan dan belakang, cabut dua-dua, tinggalkan kosong untuk korang buat RDL. Dijamin tak ada leaking bye. Kalau kau kalau kau memang pandai wicking kan, teknik wicking kau betul, tak ada tak leaking. Memang liquid tak keluar dekat sini. Memang bijak ah. Design dia ni kan, Ambition Mods buat ni memang bijak. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asli sini. Ciao.